Baru ni kita baca dah ni. Tak apalah, kita terjemah sekali. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim, katanya ketika aku berada dekat Nabi SAW, tiba-tiba baginda didatangi seorang lelaki ataupun seseorang. Orang itu mengadu hal tentang kepapaan ataupun kemiskinan kepada baginda. Kemudian datang pula yang lain. Orang itu mengadu kepada baginda tentang tidak selamat lalu lintas atau qat'as sabil, ataupun adanya penyamun dan perompak di tengah jalan, mana tidak selamatlah jalan. Faqala ya Adi, Nabi SAW pun bersabda, wahai Adi, kamu pernah lihat Hirah? Saya menjawab, belum pernah, tetapi saya telah diceritakan, saya telah mendapat cerita lah tentangnya. Qala fa in talat bika hayatun, Nabi SAW bersabda, kalau engkau umur panjang, pasti dapat engkau lihat seorang perempuan yang berada di atas segedup atau di dalam segedup, berangkat menggunakan unta dari Hirah sehingga bertawaf di Ka'bah dalam keadaan dia tidak takut kepada sesiapa pun selain Allah. Qultu, saya pun berkata, fima baini wa baina nafsi, di antaraku dan diriku, maksudnya dalam hatiku. Saya berkata di dalam hati, fa aina, di manakah penyangak-penyangak tayyi yang telah membakar ataupun yang telah menghanguskan negeri ini, yang telah membakar negeri ini. Wala in talat bika hayatun, dan kalau engkau umur panjang, nanti gedung-gedung Kisra akan dikuasai, akan ditakluk. Qultu, saya berkata, Kisra bin Hurmuz. Nabi SAW bersabda, Kisra bin Hurmuz. Dan jika engkau umur panjang, atau jika umurmu panjang, engkau pasti akan melihat seseorang mengeluarkan sepenuh tangannya berupa emas, sepenuh tangannya emas dan perak. Dia mencari sesiapa yang mahu menerima emas itu daripadanya, tetapi tidak akan ditemuinya sesiapa yang akan menerima emas ataupun perak itu daripadanya. Dan seseorang dari kamu pasti akan menemui Allah pada hari dia menemuinya dalam keadaan tidak ada di antaranya dengan Allah turjuman ataupun terjemahan juru bahasa yang akan menterjemahkan untuknya. Pada ketika itu Allah tentu akan berkata kepadanya, Allah pasti akan berkata kepadanya, bukankah aku telah utuskan kepadamu seorang Rasul? Maka Rasul itu telah sampaikan kepadamu, yakni ajaranku. Fayaqul, bala. Orang itu berkata, ya memang. Fayaqul, Tuhan pun berkata, bukankah pernah kuberikan kepadamu harta dan anak-anak? Aku beri kelebihan kepadamu. Aku beri kelebihan ataupun aku melimpahkan kurniaku kepadamu. Fayaqul bala. Orang itu berkata, ya memang. Dilihatnya ke sebelah kanan, tidak ada yang dia nampak kecuali neraka. Dilihatnya ke sebelah kiri, tidak ada yang dia nampak kecuali neraka. Qala Adi. Adi berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, hindarilah neraka walau dengan syiqqi, secebis ataupun secubit buah tamar. Sesiapa yang tidak mendapati ataupun tidak ada secebis buah tamar, maka hendaklah
dia menghindari neraka dengan ucapan yang baik. Qala Adi berkata, ini perawi di bawah dia lah kata. Adi berkata, faraitu za'inah, telah kulihat perempuan yang berada dalam segeduk di atas kenderaannya berangkat dari Hira sehingga tawaf Ka'bah, sehingga dia bertawaf di Ka'bah, tidak dia takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Wa kuntu fiman, dan aku adalah di antara orang yang telah menakluk ataupun menguasai gedung Kisra bin Hurmuz. Wala in talat bikum hayatun, kalau umur kamu panjang, nescaya kamu akan melihat apa yang Nabi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, yukhriju mil akaffihi, seseorang akan mengeluarkan sepenuh tangannya. Ini emas ataupun perak tadi. Hak tu dia tak tengok lagi. Mana hak dua tu dia telah tengok. Seterusnya dengan sanad satu lagi, seperti juga lah, seperti juga. Satu lagi tu seperti juga. Cuma sanad bezanya di bawah dia. Hak di atas dia tu serupa serupa. Sampai kepada Adi juga. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pada suatu hari keluar, lalu shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Ini bezalah dari segi terjemah ni, mengikut pendapat masing-masing. Jadi kalau mengikut Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia, maka Nabi SAW bersembahyang ahli Uhud yang telah mati seperti sembahyangnya terhadap jenazah, terhadap orang mati, orang lain. Itu satu lagi Nabi SAW berdoa, shalla ala ahli Uhud, berdoa terhadap ahli Uhud seperti mana doanya terhadap orang mati. Thumma sarafa, itu mengikut Syafi'i dan lain-lain lah. Thumma sarafa ila al-mimbar, kemudian baginda pun pergi ke mimbar. Faqala inni faratukum wa ana syahidun alaikum, aku akan mendahului kamu dan aku menjadi saksi kepada kamu. Wa inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah sedang nampak kolamku sekarang. Wa inni, dan sesungguhnya aku telah diberikan anak-anak kunci gedung-gedung bumi ini. Dan sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak bimbang sesudahku kamu akan menyekutukan Allah, tetapi aku risau, aku takut kamu akan berlomba-lomba mengejar dunia. Diriwayatkan dari Urwah dari Usamah, katanya pernah Nabi SAW menjenguk ala utum minal atam, kepada ataupun di atas di atas salah satu benteng, salah satu benteng, ataupun menjenguk ke arah benteng, salah satu benteng. Faqala hal tarawna ma ara, Nabi SAW pun bertanya, adakah kamu nampak apa yang aku nampak, apa yang sedang aku nampak? Sesungguhnya aku nampak fitnah-fitnah jatuh di celah-celah rumah kamu, yaitu di tempat-tempat jatuhnya titisan air hujan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummi Habibah, dia menceritakan dari Zainab binti Jahsh bahwa Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, fazi'an, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan fazi'an. Ialah salah satu makna takut dalam keadaan serba salah, gelisah. Itu makna fazi'an, itu boleh belakalah. Yaqul,
sambil baginda berkata, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Salah satu maknanya kecelakaan untuk orang Arab kerana keburukan yang telah hampir, yang telah pun hampir. Ataupun satu lagi terjemahan boleh kita terjemah, aduh bangsa Arab, sudah hampir keburukan yang akan menimpa mereka. Futihal yaum, pada hari ini telah pun terbuka daripada benteng Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Seperti ini. Nabi SAW membuat bulatan dengan jari dia dan yang mengiringinya. Yang mengiringinya. Ini. Faqalat Zainab, Zainab pun berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa padahal di kalangan kita ada orang-orang yang saleh? Nabi SAW bersabda, ya, kalau kejahatan itu telah banyak. Diriwayatkan bahawa Ummu Salamah berkata, Nabi SAW pernah terjaga, lalu baginda mengucapkan, subhanallah, madza unzila minal khazain, alangkah banyak khazanah yang diturunkan, dan alangkah banyak fitnah yang diturunkan, yang telah diturunkan. Diriwayatkan dari Abi Sa'id dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, dari ayahnya yakni Abi Sa'sa'ah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, yani kata ayah dia lah, qala li, Abu Sa'id berkata kepadaku, aku nampak engkau suka kepada kambing dan engkau memelihara kambing, jagalah kambing itu dengan baik dan rawatlah penyakitnya. Yani kalau kambing itu kena penyakit, maka rawatlah, jagalah kambing itu. Ataupun dalam setengah-setengah nuskhahnya bukan ru'amaha, tetapi ru'ataha. Dalam hasyiah ni pun dia ada sebut, dia ada sebut itu dengan tak, ru'at, jawab kepada ra'in, yakni penggembala. Jadi jagalah dengan baik kambing-kambing itu, dan jagalah dengan baik penggembala kambing itu. Kalau kita kata ru'atah, ini ru'am maknanya air liu, air mulut kambing yang keluar, belocor keluar kerana penyakit, maknanya rawatlah kambing itu kalau dia kena penyakit. Kalau ru'am, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, nanti akan tiba kepada manusia suatu zaman di mana kambing merupakan sebaik-baik harta orang muslim. Dia menurutinya ke puncak-puncak bukit ataupun sa'fal jibal, yakni lafaz itu berbezalah, syak perawi sya'f ataupun sa'f, kedua-duanya sama maknanya, iaitu puncak bukit ataupun gunung. Fi mawaqi'il qatri, iaitu di tempat-tempat turunnya hujan, yakni kawasan, kalau sekarang ni kita panggil kawasan tadahan hujan. Yafirru bidinihi minal fitan, dia lari membawa agamanya dari fitnah. Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab dan Abi Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan timbul macam-macam fitnah, banyak fitnah. Al-qa'idu fiha, orang yang duduk semasa berlaku fitnah itu lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri semasa itu lebih baik dari yang berjalan kaki. Dan yang berjalan kaki fiha itu pada semasa itu belakalah lebih baik dari yang berlari. Sesiapa yang menjenguk
dia akan rebah lah, dia akan jatuh. Sesiapa yang menjenguk, dia akan jatuh. Sesiapa yang mendapat tempat perlindungan, malja'an atau ma'adhan, lebih kurang makna dia tu, tempat berlindung atau tempat persembunyian, falya'udz bihi, hendaklah dia berlindung di tempat itu. Seterusnya dengan sanad Ibnu Syihab juga, yang di sanad di atas juga, sepuas sanad Abdul Aziz Al-Uwaisi qala haddatsana Ibrahim an Salih bin Kaisan an Ibnu Syihab. Ini bukan hadis muallaq, tetapi hadis mausul juga dengan sanad sebelum ni, dengan sanad hasani. Cumanya perawi di atas Ibnu Syihab itu lain. Ada pihak bawah tu serupa dengan hak tadi, di atas itu beza. Dalam isnad ini serupa dengan hadis Abu Hurairah tadi, serupa juga. Cumanya Abu Bakar menambahkan yang ini perawi ni, hak Ibnu Syihab ambil daripada Abu Bakar bin Abdurrahman. Tadi Ibnu Syihab ambil daripada Ibnu Musayyab. Ni Abu Bakar dalam riwayat dia serupa tadi juga, cuma dia ada buat tambahan macam ni, minas salati salatun. Ni lafaz hadis ni. Ada di antara sembahyang itu ada satu sembahyang, man fatathu, siapa yang terlepas sembahyang itu, seolah-olah dia telah kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Gitu akhir hadis. Habis kat itulah. Ini masih lagi kita dalam bab apa? Alamatin nubuwah fil Islam. Ataupun dalam setengah-setengah kitab tu dia pakai dalailun nubuwah. Hak tulah lah. Dalail dengan alamat tu mana hak tulah. Masih lagi situ. Tujuan bab ini ialah menceritakan kebenaran kata-kata Nabi SAW. Apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW berlaku sebagai mukjizat dia di kemudian hari. Berlaku. Ada yang dekat dengan zaman dia, ada yang berlaku pada zaman dia, ada selepas zaman dia tak jauh, ada yang jauh baru kita jumpa sekarang ni. Kita hidup di zaman sekarang. Ada hak dia sebut tak jumpa lagi, kita pun tak jumpa lagi. Tetapi pasti akan ada di zaman masing-masing orang Islam dan hak tidak Islam pun, kalau dia perhati, dia akan jumpa hak Nabi SAW kata ni. Di antaranya hak ni, di cerita ni, iaitu cerita Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni asalnya dia Kristian, lepas tu dia memeluk agama Islam. Hatim itu ialah terkenal seorang yang pemurah di kalangan orang Arab. Hatim At-Ta'i, ayah dia lah terkenal, sehingga kalau orang Arab dalam peribahasa dia kata murah seperti Hatim, murah seperti Hatim, pintar seperti Iyas, dan macam-macam lagi lah. Itu kalau Hatim ni terkenal dengan murah sangat, ayah dia lah. Qala baina ana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pernah saya berada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang mari mengadu susahnya, sesak ramah, susah. Hak seorang lagi pula mari mengadu tak selamat jalan, lalu lintas tak selamat. Dia berkata, wahai Adi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, wahai Adi, mu tengok dah ke Hira? Tak lagi, tapi dengar cerita orang royak tu adalah tak siapa lagi. Jadi Hira ni letaknya tak jauh daripada Kufah, mana di Iraq lah. Sekarang ni di Iraq. Nabi SAW kata kalau umur panjang, dia isyarat tu, mana dia akan lihatlah. Hak tiga perkara yang dia sebut ni, dua perkara Adi sempat lihat. Kalau umur engkau panjang, engkau akan dapat melihat seorang perempuan naik kedik-kedik daripada Hira tu, jauh lah pada masa itunya, naik unta tu. Lama perjalanan.
Jadi daripada Hirah tu mari sorai. Lepas tu tawaf Kaabah. Dia tidak takut pada siapa? Tak ada takut pada orang nak menyamun, penyangok apa, tak ada takut. Mana nak cerita selamat, amannya keadaan tu. Aku pun kata dalam hati kata, bagaimana puak-puak ni puak-puak penyangok tayyib yang terkenal, orang Islam ni sibuk macam terbakar negeri ni dibuat oleh dia, puak-puak dia ni. Gangguan puak-puak ni cukup teruk lah. Pada masa tu gimana dalam hati dia. Lepas tu Nabi SAW kata pula, kalau engkau umur panjang, engkau akan lihatlah mana gedung Kisra akan dikuasai, akan dibuka ataupun dikuasai. Saya pun kata Kisra bin Hurmuz, raja Parsi. Nabi SAW kata, ya, Kisra bin Hurmuz tu. Mana pada masa tu tak nampak tu. Orang Islam dalam keadaan tak ada sebelah mana. Tiba-tiba sudah cerita mana satu kuasa besar akan jatuh kepada Islam, dan segala kekayaan dia orang Islam dapat. Tak nampak. Lepas tu Nabi SAW kata pula, yang ketiga, kalau umurmu panjang, mu akan jumpa, akan tengok orang buat keluar sepenuh tangan, dalam setengah riwayat 12 tangan, secekok ambil kita, buat keluar emas ataupun perak. Duk cari orang nak terima, tak ada orang nak terima, tak ada siapa pun yang mahu terima. Itu 3 perkara. Seterusnya Nabi SAW ceritakan hak tu hak dunia, hak tadi, hak ni hak akhirat pula akan datang. Manusia dia akan bertemu dengan Tuhan, tidak ada penterjemah, pengalih bahasa, masing-masing menghadap Tuhan. Pada ketika tu Tuhan tanyalah itu berapa perkara tadi. Jadi orang-orang yang tidak bersedia, tidak membuat persiapan, tak ada gapo lah tengok. Paling kanan nampak neraka, paling kiri nampak neraka, tak nampak galai dah. Gitulah maknanya orang yang tidak ada persediaan, tidak buat persiapan, begitulah keadaannya. Lepas tu Adi pun kata, dia cerita kepada orang perawi di bawah dia ni lah. Dia kata, saya pernah juga dengar Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka. Kita boleh menjauhkan diri kita daripada neraka dengan cara lagu mana? Dengan cara bagi sedekah, buat kebajikan. Kebajikan tu berupa benda lah. Sebab dia apa yang kita buat dalam dunia ni, Nabi SAW sudah sebut dah. Di akhirat biasa, hak ni jadi lagu ni, hak ni jadi lagu ni, hak ni jadi lagu ni, baik apa ni amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Sudah dia cerita dah, gambar dah. Misalnya dalam hadis disebutkan semayang apabila di alam barzakh, dia akan menjadi teman kita seperti kawan yang mesra, sudah biasa. Jadi kalau kita ada dia, kita tidak berasa sepi. Lepas tu dia tanya, siapa dia? Kamu semayang kamu? Dia kata. Jadi kelebihan sedekah ni, apa dia? Hak sedekah Nabi sebut, iaitu dia boleh menyelamatkan seseorang itu daripada neraka. Itu kelebihan dia. Selain daripada azab kubur apa tu, ada juga dalam hadis sebut. Tetapi dia sebut di sini hak besarnya, selamat daripada neraka. Itu kelebihan. Mana dia selamat semacam. Mana pada ketika tu ada yang tanyalah, dan seperti dalam hadis, apa yang dia lepas, apa dia tidak kena, tak ada nampak dah. Sebab sedekah, kebajikan yang dia buat. Sebab tu dia jadi selamat. Kalau tak ada, tak boleh nak beri sedekah, walaupun bukan sebutir buah taman, secubit ambil tu, jepuk sikit, cobek sikit, setara tu pun sudah boleh menyelamatkan seseorang itu daripada neraka. Terutamanya dalam keadaan orang memerlukan lah. Dalam keadaan orang memerlukan, terutamanya dalam keadaan orang memerlukan, tempat orang susah, hak perlu kepada makanan. Kalau perlu kepada benda lain, tapi jenis benda jugalah, bagi sedekah.
buat kebajikan sesuai dengan keadaan. Tidak semesti sedekah di dalam bentuk makanan, tak mesti. Tengok sesuai dengan keadaan. Kalau tak ada, tu pun tak ada. Bukan bermakna dalam Islam ni tak ada harapan dah tak boleh nak buat sedekah, jadi kita tak boleh selamat daripada neraka. Tak. Itu keistimewaan Islam. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, dalam Quran ke apa, memang lagu tu. Dia tidak kata satu orang tu kalau dia terlepas satu kelebihan tak dapat dah kelebihan tu, tidak. Macam kelebihan dapat menghindarkan diri daripada neraka, kalau tak boleh dengan melalui sedekah, dengan cara ucapan yang baik. Ucapan yang baik tu sebab dia pun merupakan sedekah juga. Dalam riwayat yang lain sebut dia merupakan sedekah juga, salah satu bentuk sedekah juga tu. Ucapan yang baik, senyum dan sebagainya, itu sekurang-kurang. Kalau tak boleh hak tu, hak ni. Jadi bi kalimatin thayyibah, ucapan yang baik, hak ni boleh buat, dia semua orang boleh buat. Orang sesak pun boleh, orang tak ada pitih pun boleh. Jadi apa alasan lagi? Tak ada alasan. Hak ni dia boleh buat. Jadi kita nak mengelak. Setengah orang dia kata mengatik sekian-sekian banyak, apabila sampai berapa puluh ribu selamatlah daripada neraka. Tak ada hadis waktu tu. Tak ada hadis. Hak sahih tak ada satu pun. Hak adanya hak ni, apa tak boleh buatnya hak ni? Duk kerja sama ada jadi driver bas ke, jadi driver taksi ke, kecek molek dengan orang. Jadi kerani di pejabat mana-mana pun kecek molek. Boleh dah tu. Hak ni, hak jaminan. Selamat daripada neraka. Tak payah duduk apa ni secara khusus, tak payah. Boleh buat kerja biasa je. Layan molek orang. Ikutlah kita siapa pun. Layan molek. Hak tu sudah dapat dah. Lepas tu kalimah thayyibah ni luas lah. Sekurang-kurangnya la ilaha illallah itu pun kalimah thayyibah juga. Selain daripada tu banyak lagi lah. Mengajar, bimbing orang, macam-macam lah. Kalimah thayyibah. Adi berkata, saya sudah tengok dah mana perempuan duduk atas gedung seorang-seorang. Za'inah tu maknanya perempuan yang duduk di atas gedung. Segeduk ni payah kita nak nampak. Apa ni, atas unta tu dia buat macam rumah kecil gitu. Macam rumah ada tabir ke apa, untuk orang perempuan lah. Orang lelaki tak naik segeduk, tak masuk segeduk tu, orang perempuan. Tetapi untuk nak apa nama ni, melindung diri daripada panah ke apa tu mungkin lah orang lelaki pun, tapi asalnya untuk orang perempuan tu dibuat. Jadi orang perempuan duduk situ. Itulah dikatakan za'inah, yakni perempuan yang duduk dalam segeduk di atas unta, khusus perkataan ini untuk itu. Dia kata dia tengok dah tu, mari daripada Hirah, tawaf Kaabah, maknanya selamat jalan tu, aman. Dia tengok dah. Daripada sinilah maknanya setengah-setengah ulama membuat kesimpulan hukum, iaitu perempuan boleh berjalan seorang. Hak dalam hadis, dalam setengah-setengah hadis tu kita dapati perempuan tak boleh, kena ada mahram dia. Kalau perjalanan sehari semalam, setengah-setengah tu 2 hari, dalam setengah-setengah hadis pula 3 hari. Ada sebut gitu. Ini bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada keadaan. Hak dalam hadis sebut sehari, 2 hari, 3 hari, itu bergantung kepada keadaan. Tetapi hadis ini menunjukkan kalau sekiranya keadaan tu aman, di sini tak ada mahram, dia tak ada sebut mahram. Za'inah ni biasa. Dalam di sini tartahilu binal Hirah, dalam setengah-setengah riwayat dia sebut wahdaha, seorang diri. Dia ada sebut seorang diri, mana tentu dah tidak ada mahram, tidak ada apa. Jadi tujuan yang Nabi SAW suruh jalan dengan mahram, jalan dengan apa tu, untuk keselamatan orang perempuan lah. Mana sebab orang lain tak ada nak jaga dia, keselamatan dia, kecuali mahram dia. Begitu. Tiba zaman kemudian ni kadang-kadang salah faham oleh kerana banyak sangat
ajaran agama ni maknanya merendahkan orang perempuan, tidak percaya kepada orang perempuan, menunjukkan orang perempuan ni bersifat tidak baik. Maka hadis yang molek tadi pun, yang Nabi SAW suruh berjalan dengan mahram dalam perjalanan 1 hari ataupun 3 hari, dikata hadis ni tak bagus juga. Sebab apa? Menunjukkan perempuan itu tak baik. Maknanya Islam ni kongkong orang perempuan. Orang perempuan mesti kena duduk orang lelaki sama-sama, kena kontrol sama. Dia pandai kotor pula. Sebab tak faham lah. Sebab tidak mengaji molek. Jadi pasal apa? Pasal tak boleh nak arak orang perempuan ni. Jadi begitu ajaran Islam ni kepada orang lelaki. Dan memang ada pun hak mengajar lagu tu. Ada lah. Tapi tak ramai hak mengajar lagu tu. Hak sebenarnya tidak dengan maksud nak mengontrol orang perempuan ataupun tidak percaya kepada orang perempuan. Orang perempuan ni kebanyakannya jahat. Kalau kita biarkan dia akan pergi buat benda tak boleh. Tidak, bukan dengan sebab itu, tapi untuk keselamatan. Kalaulah dia nampak ketentuan tadi untuk keselamatan dia, untuk menjaga kebaikan dia akan berterima kasih. Tak ada lah nak lari daripada Islam tu, tak ada lah. Untuk keselamatan. Sedangkan dalam hadis ni dia sebut mari daripada hirah tu seorang-seorang. Mana Nabi SAW tak ada sebut pun tak boleh. Mana salah sebagai salah. Mari ni dengan maksud baik untuk tawaf Baitullah. Ini menunjukkan boleh. Boleh tu boleh dalam keadaan lagu mana? Negeri Islam atau tidak Islam. Di sini menunjukkan aman saja. Mana kalau keadaan tu aman, mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Boleh jadi kerana sistem keamanan dia tu, keselamatan dia tu lebih baik. Tidak kata negeri Islam. Kalau negeri Islam, setengah-setengah negeri Islam teruk, tidak selamat. Tapi kalau negeri tidak Islam pun kalau selamat, tak apa. Di sini tidak ada kait apa-apa kerana ada jaminan kerajaan apa, tak ada. Maksudnya selamat. Bila selamat, orang perempuan boleh berjalan seorang. Hak dari hadis tadi tu bergantung kepada keadaan. Kalau ketika tak ada keadaan, maknanya orang lelaki ni kena ambil berat lah tentang orang perempuan tu, kena jaga. Sebab orang lelaki dia lebih kuat. Itu untuk keselamatan orang perempuan. Tak ada lah Islam ni pandai tak molek kepada orang perempuan. Jadi boleh pergilah ke mana-mana pun, apa nama ni, nak pergi buat haji ke, nak pergi buat apa ke, boleh kalau sekiranya selamat. Hak selamat tu hak penting. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Mana Allah saja yang dia takut. Nak takut ke perampok tu, penyamun ni, orang jahat, tak ada. Dalam keadaan aman tu, sekiranya berlakulah keadaan sekali dua berlaku perkara yang tidak molek, itu tidak boleh lagi jadi alasan untuk kita nak katakan perempuan tak boleh berjalan. Tak boleh. Kita kena tengok secara umum. Yang mana semua orang maklum. Kalau setara ni aman lagi kau tidak, semua orang maklum. Kalau aman tak apa. Berdasarkan hadis ini. Setengah-setengah orang tu kerana dia pegang dengan hadis tu saja, maka jadi susah lah. Jadi susah. Sebab apa? Kemana-mana pun kena pergi dengan dia. Jadi susahlah dia sendiri pun susah buat kerja. Tak ada pasal tu. Pada anak lah, kata tak ada pasal lah. Susah. Maksudnya sepatutnya kita ambil sesuai dengan keadaan. Lepas tu, itu yang pertama dia sudah tengok dah. Dan ini adalah hasil kejayaan Islam. Sebab pada masa tu hak mengetahnya Islam. Dalam negara Islam aman, sehingga orang boleh mari berjalan, orang perempuan mari berjalan seorang, tak ada gangguan apa-apa. Ini adalah kejayaan Islam pada masa itu dari segi pentadbiran, pengurusan dan pemerintahan dia. Keadaan yang seperti itu kadang-kadang sekarang ni kita tengok dalam negeri-negeri Islam setengah-setengah, tak selamat, jangan teman main, jangan lock orang perempuan jalan seorang, hilang raib gitu lah. Tempat kita ni alhamdulillah banyak apa ni orang kata dari segi keselamatan, keamanan ni alhamdulillah lah. Nak banding dengan tempat-tempat lain jauh. Kalau setengah-setengah tempat tak boleh. Sekarang ni mana kalau dulu kita kata hak dekat-dekat dengan Kaabah gapo tu,
Orang lebih-lebih lagi lah selamatnya. Hak jauh tu pun selamat. Kalau sekarang ni jangan diharap. Tak ada suci tu berlaku benda-benda yang macam-macam. Yang mengancam keselamatan. Jadi kena jagalah. Itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jaga tu. Tak nanti mana, tidak nanti negeri Islam atau tidak Islam tak kira. Lepas tu yang kedua dia kata, aku di antara orang yang pergi menakluk gedung Kisra. Mana dia pergi perang, dia termasuk di antara tentera yang pergi perang menakluk Parsi dan dia dapat. Maknanya ini betul hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dulu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berlaku di zaman dia ni. Dia kata hak benda akan datang. Bila ni? Zaman Sayyidina Umar baru berlaku. Di zaman Sayyidina Umar. Dan ini secara tidak langsung hadis-hadis yang seumpama inilah menunjukkan pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemerintah-pemerintah selepas dia. Khalifah-khalifah selepas dia. Kejayaan dia tu, pencapaian dia tu merupakan pencapaian Islam. Serupa dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dia dah. Sambungan daripada hak dia tu. Bukan kata hak dia ni dia zaman dia saja, tidak. Hak selepas dia pun dia kira Islam juga. Hak tulah juga. Sebab yang kita kata begitu tu pasal puak-puak Syiah gapo Khumaini gapo ni, dalam kitab dia tak aja sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi kemenangan pergi perang sana sini jatuh ke tangan Islam tu macam tak ada apa-apa, tak ada berlaku. Dia tidak iktiraf tu sebagai kemenangan Islam, kejayaan Islam. Tak ada sambungan usaha Nabi, tak ada. Tahu-tahu tu loh Sayyidina Ali baru tu situ. Maknanya sejarah sebelum pada tu tak ada. Pencapaian tu bukan pencapaian bagi dia. Itu sebab tu yang kita sebut tu. Dia di antara yang pergi. Jadi sudah tengok dah betul lah Nabi SAW kata tu betul. Lepas tu dia kata, ni hadis sendiri kata, dia kata kalau kamu umur panjang, kamu pasti akan dapat tengok hak Nabi SAW kata lagi tu. Aku tak ada tengok, tak ada lagi. Maknanya seorang buat keluar emas perak sepenuh tangan, cari orang nak, tak ada. Itu tak ada lagi. Dan kita duduk perhati dalam sejarah ni pun tak ada lagi. Mana secara umum mana orang Islam. Mungkin kalau setempat-setempat tu ada lah mungkin, tapi anda rasa tak ada lagi. Terutama hak Nabi sebut ni secara umum ni. Pasal apa? Tak ada tu. Setengah ulama kata pasal akhir zaman tak perlu, tak sih dah tu. Pasal nak kiamat nak berlaku. Ada yang mengatakan begitu, tapi itu tidak tepat. Tidak tepat. Yang betulnya kerana orang Islam tu senang, kaya. Nak agak dia lagi dia kaya dah. Dia pun senang. Nak agak dia mah, dia pun banyak dah mah. Maknanya ini gambaran daripada Nabi SAW tentang masa depan orang Islam yang cemerlang, masa depan orang Islam yang gemilang, orang Islam kaya-kaya. Ni ada tu. Dah ni kita ni pun tak ada lagi, tak jumpa lagi. Allah SWT nak beri kaya, nak beri senang, tak payah, mudah je. Sebab dulu negeri Arab ke apa tu ada ke dia sesak. Waktu bit minyak sekarang jadi kaya dah. Tapi tidak sampai peringkat ni lagi, tak sampai peringkat ni lagi. Akan ada sampai ke situ. Dia kata kalau umur panjang akan jumpa. Mana dia sendiri tak ada jumpa, tak ada. Seterusnya hadis satu lagi itu seperti itu juga. Lepas tu riwayat Uqbah bin Amir dari Nabi SAW bahawa pernah satu hari Nabi keluar, dia pun semaya. Sebab tu anda terjemah tadi dua cara, sebab ada khilaf dalam masalah ni. Kita perlu tahu benda ni seperti yang kita maklum. Kadang-kadang kita duduk dalam masyarakat yang biasanya pegang dengan satu cara, kita duduk tahu hak tu lah. Lepas tu kalau mari hak lain tu kita buat sepelik lah. Padahal benda tu Islam juga. Benda tu ada juga orang lain duduk pakai hak tu. Misalnya dalam masalah ni,
dalam masalah ni. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, orang mati syahid pun kena semaya juga. Kena semaya juga. Itu tu kita biasa duk dengarnya orang mati syahid ni tidak mandi, tidak semaya ke apa. Betul juga tu pun. Tapi itu masalah perbezaan mazhab lah. Mazhab Imam Abu Hanifah semaya juga. Lepas tu hak mati masa perang dulu Nabi SAW tidak semaya, itu kerana sibuk dia. Dia ikut itulah, kerana sibuk. Sebab itu Nabi SAW semaya pula kemudian ni. Semaya seperti semayanya kepada orang mati. Lagu mana semaya orang mati? Maklum lah, maklum. Mana semaya? Imam Nawawi takwil. Sebab tu kita terjemah tadi, terjemah yang kedua dengan makna doa. Kalau doa, apa makna doa? Ini syarah kepada Bukhari ni, syarah kepada Sahih Bukhari ni besarlah. Umdatul Qari itu syarah yang besar, lebih kurang apa nama ni, Fathul Bari lah. Dia kata tak kena takwil lah tu, jauh sangat tu. Imam Nawawi buat gitu, nak bela mazhab. Dia kata, dia marahlah pasal Imam Nawawi kata ni sini salat di sini dengan makna berdoa. Memang pun ada makna salat dengan makna berdoa, tapi apa makna dia kata alal mayyit, salatahu alal mayyit tu. Walaupun mungkin di pihak sebelah sini dia kata berdoa seperti berdoa kepada orang mati, seperti berdoa kepada orang mati, bukan doa biasa, doa kepada orang mati, doa juga, bukan semaya, tak mesti semaya. Dia kata jadi hak ni masalah khilaf lah. Kalau ada kitab hak guna kitab ni, mana sana fasalla nombor 3, fasalla ala ahli Uhud. Qala an-Nawawi ma'nahu annahu da'a lahum wa raddahu al-'aini. Seperti mana yang keterangan dia sudah ada pada muka surat 179. Sana dia sebut orang ni pendapat lagu ni, orang ni pendapat lagu ni. Mana dalil masing-masing dalam Kitabul Janaiz. Ni lah kitab ni lah juga. Siapa ada kitab ni tengoklah muka surat tu, dia bahas sana. Kita tidak nak bahas tu lah. Cuma masalah ni masalah khilaf, masalah khilaf gitulah. Tetapi pada analah dalam masalah ni hak lebih kemahnya dah pendapat jumhur ulama, iaitu tidak semaya. Tidak semaya. Walaupun hak nak kata semaya, ada semaya ikutlah tu, benda-benda khilaf. Tapi kita kata hak kebanyakan Imam Malik, Ahmad, Syafi'i dan ramai lagi yang lain-lain kata tak semaya. Bahkan kalau kita kata kalau semaya, jadi susahlah pula. Selain daripada tu, kalulah semaya, kalulah gapo, apa makna sudah diampunkan dosa dia tu, tak ada lah nampak kelebihan dia, kita kata. Dan berapa ramai hak sahabat-sahabat yang mati tidak, hak kemudian pun, hak kemudian. Sebab mereka kata kalau ada pun itu sudah mansuh. Hak tak semaya itu sudah mansuh. Masalahnya ramai lagi hak perai semacam tu, hak zaman kemudian, zaman sahabat. Mana tak semaya. Baik, kalau ada hak semaya, iyalah itu masalah khilaf lah, masalah khilaf. Cuba kita kena tahulah masalah khilaf ni, kita kena tahu. Sebabnya kita sudah biasa dengan keadaan ni. Kadang-kadang kita nampak mungkin orang lain buat macam lain, dia tak betul ke macam mana. Kita mengaji hadis ni, kita boleh tahu perbezaan. Itu kelebihannya. Misalnya semaya atas kubur, ni Imam Malik, Imam Abu Hanifah tak terima semaya atas kubur. Semaya mayat kan, orang yang sudah tanam dalam kubur, kita duduk atas tu semaya, dia tak terima. Ada dalam hadis tu khusus dengan Nabi SAW. Tapi orang lain terima. Adanya benda ni benda khilaf, ikutlah. Kalau kita tengok dia tak buat, boleh jadi dia bermazhab Malik ke, mazhab Imam Abu Hanifah ke, ikut dia lah. Maknanya bagi dia demo tu tak ada. Adanya doa datang kubur, semaya tak ada. Semaya tak ada. Semaya tak ada atas kubur. Semaya gaib dia tak terima juga. Semaya gaib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, banyak lagi yang lain, semaya gaib, orang mati lain, kita semaya boleh. Tapi dia tak terima. Sebab apa? Dia kata khusus dengan Nabi SAW. Ke situlah dia pergi. Ada hak semua, ada setengah-setengah masalah tu semua sepakat mengatakan ini khusus dengan Nabi SAW. Ada setengah-setengah masalah tu tidak sepakat,
Setengah yang kata khusus dengan Nabi, setengah tidak kata khusus dengan Nabi. Itu kita kena tahu. Macam masalah semaya apa nama ni, atas kubur tadi, semaya ghaib, itu setengah je kata khusus dengan Nabi, bukan semua. Imam Syafi'i kata tidak khusus. Bahkan ramai lagi yang lain-lain mengatakan tidak khusus, orang lain pun boleh semaya. Lepas tu pergi ke mimbar, dia pun kata inni faratukum, aku akan mendahului kamu, aku akan pergi dulu sebelum kamu, yakni ke kolam Kautsar itu, dan aku menjadi saksi kepada kamu. Demi Allah, aku nampak sekarang ni kolam aku tu, kolam Kautsar itu aku sudah nampak, Tuhan tunjuk. Jadi ada ketikanya Nabi SAW ni, mana Tuhan tunjuk pada dia, Tuhan tunjuk hak benda-benda hak gaib lah, kita hak akan datang, akan berlaku pun sudah tunjuk dah. Sudah tunjuk, padahal tak berlaku lagi, orang tak masuk lagi dalam neraka, sudah nampak dah. Sudah tunjuk, tunjuk orang hak sudah mati dah, tunjuk kolam Kautsar ke apa. Tapi bukan semua, bukan semua, ada ketika-ketika ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku telah diberikan anak-anak kunci gedung dunia. Maksud diberikan kepadaku anak-anak kunci gedung dunia, pada masa tu tak ada lagi, Islam tidak menang lagi. Itulah sebab itulah kita kata tadi, kemenangan Sayyidina Abu Bakar, kemenangan Sayyidina Umar, kemenangan Sayyidina Uthman, itu merupakan kemenangan Nabi SAW sendiri. Sebab dia kata buaya anak kunci itu bukan zaman dia, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Uthman. Buaya anak kunci gedung dunia tu, kuasa besar tu jatuh pada masa tu. Tapi dia kata buaya anak kunci ke dia. Maknanya anak kunci tu diwarisi. Dia sendiri tidak, dia tak ada. Ini makna perjuangan mereka ini adalah sama seperti perjuangan Rasulullah SAW juga. Sebab kalau kita nak kata ni yang kita sebut ni, sebab orang Syiah dia tak sebut ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ni, tak sebut. Tiba-tiba Sayyidina Ali. Baik, kalau kita tengok sejarah mana-mana pun, semua sebut lagu tu, orientalis pun tulis lagu tu. Jatuhnya kuasa besar di zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Kalau kita tidak iktiraf, apakah kita nak kata anak kunci gedung dunia dibui zaman Sayyidina Ali? Takkan lagu tu. Benda tidak. Dah nak nafi lagu kan, tapi tak saya sebut semacam. Buat kau dia tu sudah menyeleweng lah dari segi akidah dia tu, sudah menyeleweng. Lepas tu apabila buka gedung dunia, maka jadi kaya lah, senang lah orang Islam. Apabila senang tu dia adalah penyakit manusia, tak kira Islam, tak kira kafir. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cintakan harta. Itu sudah jadi sifat manusia. Sebab itu Nabi SAW kata, aku tidak takut kamu akan menyekutukan Allah. Tak takut. Walaupun di zaman kemudian ni ada hak murtad, gapo pilih agama lain, dia tidak faham agama Islam. Hak sini Nabi SAW sebut ni, maknanya orang-orang hak dah dengan dia. Dia tak takut sebab apa, kemah molek dah akidah tu, dari segi akidah. Tapi dari segi dunia boleh jadi terpengaruh. Hak tu hak dia takut. Hak tu takut. Tapi aku takut kamu akan berebut-rebut, akan berlomba-lomba mengejar dunia. Hak tu hak takut. Sebab hak ni payah nak selamat tu, hak ni. Dari segi akidah tu, iyalah. Dengan sebab itulah kita melihat berapa ramai, hak lebih ramai lah, hak lebih ramai. Hak murtad tu tak sama mana. Hak murtad tu. Tetapi hak menyeleweng untuk dunia, hak menipu, ramah hak tu. Ramah. Semaya belaka, akidah molek lah kiranya. Tapi dari segi amalan itu, memang. Betul hak Nabi SAW kata tu. Dia takut ni. Takut ni. Dan kerana hak ni boleh berlaku macam-macam. Kerana hak ni. Walaupun nampak tidak akidah, tapi bahaya besar hak ni. Bahaya besar.
bangsa boleh hilang, boleh pupus daripada dunia, negara boleh tergadai, negeri boleh hilang, pergi ke tangan orang lain, boleh jadi kerana dunia, kerana mengejar dunia besar juga. Sebab itu dia bimbang, Nabi SAW bimbang berlaku. Seterusnya Nabi SAW tengok, daripada satu benteng dia tengok, dia jenguk. Dia kata, aku nampak ni. Mu nampak kah? Aku nampak, orang lain tak nampak. Fitnah tu jatuh di rumah-rumah kamu, di celah-celah rumah kamu, di tempat jatuh air, mana melalui saluran air rumah kan. Apabila saluran dia, kalau rumah kita saluran air belakang, bukan rumah dia atas lagu tu gitu. Kalau rumah Arab dia sama gitu, sutuh, dalam bentuk sutuh. Jadi nak mengalirkan air tu dia ada saluran air, ada yang tertentu saja, bukan semua daripada semua penjuru tu air tu daripada rumah, daripada saluran air. Saluran air tu nampak air tu turun banyak lah. Fitnah tu digambarkan dalam bentuk airnya tu, mana lebak tu. Maknanya Nabi SAW nampak di Madinah ni akan berlaku huru hara, akan datang, akan berlaku huru hara, akan berlaku kekacauan, bunuh membunuh akan berlaku. Dan dalam sejarahnya sudah berlaku pun, iaitu peristiwa Harrah. Peristiwa Harrah di zaman Yazid bin Muawiyah. Itu sekurang-kurangnya sudah berlaku, di mana berlaku kucak-kacik pada masa itu. Dan kenapa berlaku hal tu? Kita sudah bicara dah juga dulu, sudah bicara dah. Seterusnya, pada satu hari Nabi SAW ni, Zainab bini Nabi cerita kepada bini dia juga, Ummu Habibah, mana cerita, dia kata pada satu hari Nabi SAW masuk dalam keadaan gelisah, ketakutan masuk, dan dia kata, la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaan bagi orang Arab kerana keburukan yang telah pun hampir, ataupun aduh bangsa Arab, keburukan yang besar, min syarrin. Syarrin nakirah itu li ta'zim, nakirah syarrin, kerana keburukan besar yang telah pun hampir. Kepada Nabi SAW jauh 1000 tahun tu hampir lagi. Kita tidak tahu dunia ni nak pergi berapa lama lagi, kita tidak tahu. Jadi kalau ni sebuah kepada hak akan datang, kalau 1000 tahun kemudian masih hampir lagi. Kalau kita andaikan 10,000 tahun lagi, kalau 1000 tahun baru 1000 tahun lebih Nabi SAW berlalu, hampir. Kalau nak banding 10,000 tahun lagi, kita tidak tahu kiamat tu nak berlaku bila. Tapi berdasarkan hadis-hadis yang sebut ni banyak lagi, alamat-alamat kiamat yang Nabi SAW sebut itu tidak muncul, tak berlaku lagi. Maka daripada situ kita kata kira-kiranya jauh lagi, kira-kiranya jauh lagi. Adapun sekarang ni bunyi-bunyi duduk sibuk kiamat ni tak lama dah nak berlaku, macam-macam lah dakwa begitu begini. Sepatutnya orang-orang yang dibuat ibadat ni dia tidak dakwa lagu tu, dia dakwa tidak berlaku tsunami lah sini, tidak berlaku gini-gini, kerana puak-puak kita duduk ibadat, kata dia. Sepatutnya dia tidak kecek lagu tu. Serah kepada Tuhan lah, kerana siapa ikut dia lah, tak sedut cara lah tu. Jadi kononnya sekarang ni sudah ada yang kata kiamat ni sudah dekat nak berlaku, sedangkan kita tengok dalam hadis banyak lagi, banyak lagi. Dan hak ni nampak sudah ada. Hak ni hak Nabi SAW kata, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Hak ni sudah kau nampak kepada bangsa Arab, dia sebut. Orang Islam ni luah, orang Islam, kita orang Islam, orang Cina orang Islam, berapa ramai orang Islam, tapi dia tidak kata hak tu, dia kata Arab. Tetapi Arab yang dimaksudkan di sini, kira-kiranya Arab ni hak Islam. Kita sudah mula nampak dah sekarang ni. Tekanan, penindasan, diburu. Tak sampai peringkat itu hak kuat lagi, hak sampai peringkat kuat lagi dahsyat.
akan sampai ke situ. Dia kata hampir. Jadi hampir itu bila? Hampir itu bila? Kalau kita tengok sejarah hak lepas, tak ada lagi hak secara menyeluruh orang Arab ni diburu. Kalau tahu Arab saja, bahaya. Kalau tahu Arab, tak ada lagi, tak ada siapa peringkat tu lagi. Mana-mana dalam sejarah. Mana hak dia kata hampir tu, hampir mengikut pandangan dia, mengikut dia maklum tu, yang diberitahu kepada dia. Kita buat sejauh benar dah. Bahkan setengah-setengah orang duduk siap sedia nak menghadapi kiamat dah, dia kata. Jadi tak boleh buat kerja, tak boleh apa-apa dah, nak menghadapi kiamat. Sudah sampai gitu. Sedangkan Nabi SAW kata hampir tu tak jauh lah. Tak jauh tu tak jauh lah. Lepas tu hak kata orang Islam menang ke apa, kaya-kaya senang, hak tu bila? Mana dia akan ada tu. Bahkan ada hadis yang menyebutkan beberapa kali jatuh, beberapa kali naik orang Islam. Mana tidak kata bila sekali ni jatuh tak ada lah. Lepas tu kiamat lalu. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Ini sudah hampir dia kata. Futih al-yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Sudah dibuka pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj semua ni. Sekarang ni yang luban, baru berluban. Mana pokok dia tak boleh nak tubik habis lah kira-kiranya. Kira-kira tak boleh nak tubik habis. Kalau terbuka luar, pokok dia pari ramai lah kira-kiranya. Apa makna ni? Setengah orang dia duduk kata, ya masing-masing pendapat lah. Dia kata benteng Ya'juj dan Ma'juj ini hak Zulkarnain dululah buat benteng tu. Sad hak dalam Quran sebut tu. Lepas tu duduk mana? Duduk cari tak jumpa. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni bangsa mana? Lepas tu dia ni orang kau. Lepas tu dia duduk mana buat apa? Dia nak pergi kot tu. Sedangkan dalam dunia ni banyak lagi jalan lain. Dia tak boleh pergi. Kau dia terkepung. Kau lagu mana? Bangsa mana? Banyak kemuskilan tu. Padahalnya ini semua ni adalah tamthil. Memang betul zaman dulu Sad itu, benteng itu, dia jadi benteng kepada puak-puak ni. Dia tak boleh pergi lah. Bukan orang zaman pada masa tu dia tidak ada kapal terbang, tidak ada jet, tidak ada apa. Kalau kawasan dia tu sudah dibenteng dengan benteng setinggi tu, sekuat tu, tak boleh lepas dah lah dia pada masa tu. Lepas tu bangsa tu masing-masing hilang dah, tak tahu pergi ke mana dah. Jadi bangsa ni campur tak tahu mana. Kira-kiranya pada masa tu kalau Zulkarnain tidak sekat, buat dia yang mengganas itu mari sebelah sini ni, habis usul kekacauan dia buat. Dia bunuh, dia buat sesuka hati pada masa tu. Hak ni pun mana seseolahnya Nabi SAW nak cerita macam ada benteng sehingga tidak berlaku lagi keganasan dan penindasan, pembunuhan secara berleluasa kepada orang Islam. Semacam ada benteng. Tapi sudah terbuka sikit. Kalau terbuka habis, mana pada ketika itu orang Islam teruk. Itu isyarat. Seperti mana kalau terbuka benteng Zulkarnain dulu, kalau terbuka habis lagu mana. Itu isyarat saja, tamthil. Bukan bermakna dia tak boleh lepas duduk dalam satu kawasan tu, puak-puak tu. Tidak. Ya'juj dan Ma'juj ni pun asalnya bangsa juga, orang juga. Lepas tu dia ni menikah, berhubung dengan bangsa tu, bangsa ni dia jadi satu bangsa. Lepas pada tu demon ni akan menindas orang Islam. Hak tu hak maksudnya. Akan menindas orang Islam. Ada hak ni isyarat belaka ni. Bukan maksud benteng tu baru terbuka lubang seluas tu. Jadi dia jenis-jenis makhluk apa? Buka lubang seluas tu boleh tubik sikit-sikit. Kalau mana jin ke apa? Sedangkan dalam ayat Quran itu jelas sebut sebagai bangsa manusia. Jadi ini semua isyarat. Seperti mana bangsa tu dulu tak boleh mari menyerang orang sebelah ni kerana ada benteng tu, begitulah juga sekarang ni semacam ada benteng tidak terbuka habis. Sebab itulah tidak berlaku keganasan ataupun penindasan kepada orang Islam itu secara berleluasa. Tapi apabila terbuka benteng itu, semua kena. Itu maknanya. Zainab pun kata, saya kata, wahai Rasulullah, adakah kita ni akan binasa dalam keadaan orang-orang soleh ada sekali, orang-orang baik ada? Nabi SAW kata, ya.
Kalau sekiranya kejahatan itu banyak, kejahatan itu mengalahkan kebaikan, maka orang-orang hak baik pun tak boleh nak buat apa, binasa berlaku. Yang ni bila bala Allah SWT mari, kena berlaku. Alah sebab kita kata seperti Bosnia, seperti Kemoja dulu, dan banyak lagi tempat-tempat lain, tak ada orang soleh kat situ, tak ada orang semayang kau. Nyada. Tapi apabila sudah kuat hak jahat tu, habis hak baik-baik pun kena bunuh sepatutnya juga. Cumanya apabila dia bangkit besok, Tuhan kira lah masing-masing. Tuhan kira lah cara dia nak mati tu, takdir hak Tuhan sudah tentu. Dia ni akan mati kena bunuh, dia ni akan mati kena gini-gini. Hak tu takdir Allah SWT. Lepas tu apakah makna dia mati tidak baik dengan cara tak mesti. Hak tu Tuhan kira mengikut amalan dan niat masing-masing. Bila bangkit nanti Allah SWT Maha tahu lah siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Cuma dia tu masuk mati sekali dengan pokok tu. Gitu. Hak ni pun sepatu juga. Apabila orang yang baik tu sikit, maka akan hancur. Hak Nabi SAW kata, orang yang tidak baik, apabila dia duduk dekat orang baik, dia akan selamat. Hak lagu mana? Itu kalau hak baik tu lebih kuat, lebih ramai. Tapi kalau hak buruk lebih ramai, tak erak lagi. Dia akan mari bala tu. Bala hak akan mari di sini. Bala hak akan mari di sini dalam bentuk mana? Dalam bentuk keganasan. Ini yang dimaksudkan di sini. Binasa ni dalam bentuk keganasan, seperti mana Ya'juj wa Ma'juj mari serang. Lagu tu. Seperti mana hak berlaku di Bosnia, seperti mana hak berlaku di Kemoja terhadap orang-orang Islam. Jenis tu. Bukan dalam bentuk tsunami ke apa, tu cerita lain. Hak tu pun yalah juga, tapi yang dimaksudkan di sini dalam bentuk lain, dalam bentuk ni. Maknanya kalau tidak cara kepada negeri, kalau tidak cara kepada bangsa, kalau tidak cara kepada agama, tidak kemah hak ni, hak tak molek saja yang adanya berleluasa, maka akan berlaku gitu. Serangan daripada luar tu akan mari. Apabila serangan tu mari, habis kena berlaku. Lepas tu Ummi Salamah pula, dia kata Nabi SAW pernah terjaga. Dia pun kata subhanallah, berapa banyak telah diturunkan khazanah, yang kekayaan, berapa banyak pula fitnah diturunkan. Nabi SAW telah ditunjukkan oleh Allah SWT pada ketika tertentu. Dia tunjuk dalam setengah riwayat, dia sebut tengah malam ni dia bangun nak semaya tahajud, nampak tu. Nampak Allah SWT tunjuk berapa banyak hak turun mana dengan perintah Allah SWT. Turun ke mana dia tak ada sebut. Turun ke dunia kau turun perintah Allah SWT kepada malaikat yang dia nampak. Lepas tu akan diturunkan sedikit demi sedikit lah, sesuai dengan kehendak Allah SWT kepada dunia. Misalnya gedung berupa gas, dulu ada dah, bukan tak ada, tapi tak terbuka. Kekayaan tu tak terbuka, orang tak jumpa cari minyak ke apa tu, orang mana ke tahu. Kekayaan tu tak jumpa, bukan tak ada. Begitu juga kekayaan lain, orang tak tahu dulu. Kekayaan, misalnya kita kata zaman dulu pohon getah, orang tahu kan? Ambil susu dia tu, hak tu yang orang tahu, hak lain tak tahu. Kepandaian kemudian ni pula, itu rezeki lah tu, rezeki buat perabot pula, jadi mahal pula kayu. Zaman dulu orang takut gitu. Siapa dia tahu hak tu? Jadi hak khazanah, hak turun tu sesuai dengan masa. Turun dah, Allah SWT lulus dah. Hak ni hak akan berlaku kepada bangsa ni, lagu ni, kepada bangsa ni sebanyak ni. Tapi pada masa ni tidak sekaligus. Nabi SAW, Allah SWT tunjuk kepada dia dan apa. Sebab tu kita tengok benda-benda ni mari dia tidak semasa. Lain-lain. Masa lain-lain. Orang yang buat kerja pelita tu kat dulu dah. Pelitih banyak kalah boleh pelita. Lah ni siapa dia nak beli pelita? Tak sih dah. Orang beli bola apu. Rezeki hak dalam bentuk ni pula. Orang ada kepandaian ni pula hak jadi rezeki.
Hak kepandaian hak dulu menjadi punca rezeki dulu tak ada, tutup dah pintu tu, tak ada. Siapa dia tahu tu. Begitulah juga yang lain-lain. Menjadi kekayaan. Ada kubah, kaya boleh buat bertani, orang sampai gitu. Sekarang ni nak dia ada kubah. Traktor pula. Jadi orang tak guna hak tu. Siapa tahu hak tu? Selama ni diguna. Tak ada siapa tahu. Allah SWT bagi tahu kepada Nabi SAW. Dah ni bukan Nabi SAW nak ajar umat dia. Kamu kena korek lubang ni, baru dapat. Ataupun buat benda ni, baru dapat ni. Tidak, itu bukan tugas dia. Hak Allah SWT tunjuk ni mana rahsia alam ataupun rahsia kaun yang berkait dengan takdir kauni ataupun takwin, alam takwin dia. Hak tu hak dia tunjuk. Hak tu tak ada kena mengena dengan syariat, dengan sempurna iman seseorang tu atau tidak sempurna, tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Kalau orang hidup di zaman pelita hari tu pun iman dia boleh jadi lebih lagi daripada hidup di zaman lampu sekarang ni. Tak ada kena mengena hak tu. Tidak kata orang hidup zaman lampu ni iman dia tu lebih molek. Tak ada kena mengena. Dengan sebab itu Nabi SAW tak ajar. Sebab tak ada kena mengena. Tak ajar bagaimana nak korek, nak ambil minyak misalnya, tak ajar. Bagaimana nak dapat kekayaan ni, tak ada. Sebab tak ada kena mengena dengan iman, dengan agama. Orang hak duduk sampai dulu pun boleh jadi lebih lagi daripada hak zaman sekarang. Boleh jadi lebih. Hak naik kereta lembu lebih baik. Boleh jadi dari segi agama dia. Kalau dia ikhlas dengan Allah SWT, ikut cara yang molek, lebih baik daripada hak naik kapal terbang lah ni. Tak ada kena mengena hak tu. Tidak kata ada kelebihan sebab dia hidup di zaman kapal terbang. Tak ada. Tapi Allah SWT sudah tunjuk kepada Nabi SAW. Begitu juga fitnah-fitnah turun juga. Tunjuk, nampak. Dan fitnah tu sepuluh tak adil, sepuluh rezeki tak adil lah. Bagi-bagi. Orang ni kena fitnah ni, bangsa ni kena fitnah ni. Jadi terutamanya yang ditunjukkan di sini yang berkait dengan hak besar-besar lah, dengan bangsa, dengan negara, dengan gapo, berkait dengan, bukan berkenaan dengan individu orang perseorangan ni, tidak, berkait secara umum. Bangsa ni nak naik bila, sebab apa dia naik, kerana ada apa di tempat dia. Tu yang ditunjukkan. Benda ni termasuk dalam rahsia. Seterusnya ini cerita lain pula, ini berkait dengan hal lain. Wallahu a'lam.